Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke kelas Pendidikan Jasmani tahun 4. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk berkaitan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, iaitu gembira melentur. Dan dalam tajuk ini, kita akan membincangkan berkaitan kelenturan, regangan statik dan regangan dinamik. Apakah itu kelenturan? Kelenturan ialah keupayaan anggota badan untuk bergerak pada julat yang maksimum. Kelenturan yang baik bermaksud komponen otot, sendi, tendon dan ligamen pada tubuh badan individu tersebut mampu bergerak pada julat yang besar. Mari kita lihat contoh kelenturan yang baik. Kedua kanak-kanak lelaki ini mempunyai kelenturan badan yang sangat baik ataupun sangat fleksibel. Kelenturan yang baik dapat membantu kita mengharungi aktiviti harian dengan lebih mudah. Kelenturan yang baik juga dapat meningkatkan prestasi atlet, terutama sekali dalam sukan seperti wushu, gimnastik dan juga terjunan. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kelenturan. Pada hari ini, kita akan mempelajari dua kaedah untuk meningkatkan kelenturan, iaitu regangan dinamik dan regangan statik. Mari kita lihat apakah perbezaan regangan dinamik dan regangan statik. Regangan dinamik ialah regangan yang dilakukan dengan menggerakkan anggota badan secara aktif dan berulang kali. Ulangan biasanya dilakukan dari 8 hingga 12 kali. Regangan statik sering dilakukan ketika aktiviti memanaskan badan. Regangan statik juga mampu meningkatkan koordinasi tubuh badan. Pergerakan berulang kali yang dilakukan sewaktu regangan dinamik dapat meningkatkan suhu badan dan membolehkan aktiviti memanaskan badan terus dijalankan serentak. Mari kita lihat contoh regangan dinamik. Kanak-kanak perempuan ini melakukan regangan dinamik pada bahagian bahunya dengan melakukan putaran ke hadapan secara berulang kali. Aktiviti regangan ini melibatkan otot bahu yang juga dikenali sebagai otot deltoid. Otot deltoid. Regangan dinamik yang dilakukan oleh kanak-kanak lelaki ini pula merupakan regangan dinamik untuk bahagian bawah badan. Regangan ini dilakukan dengan membengkokkan lutut kanan dan kiri secara berselang-seli dan berulang kali. Aktiviti regangan ini melibatkan otot di bahagian dalam paha yang juga dikenali sebagai otot vastus medialis. Otot vastus medialis. Mari kita lihat beberapa contoh regangan dinamik yang lain. Regangan dinamik yang dilakukan dalam kotak berwarna kuning merupakan regangan dinamik untuk bahagian atas badan. Manakala regangan dinamik di dalam kotak biru pula merupakan regangan dinamik untuk bahagian bawah badan. Mari kita lihat bagaimana pula regangan statik dilaksanakan. Regangan statik merupakan regangan yang dilakukan dengan mengekalkan perbuatan dan kedudukan anggota badan untuk satu-satu tempoh. Kebiasaannya, tempoh masa yang diambil untuk melakukan regangan statik ialah 10 hingga 30 saat untuk satu-satu perbuatan.
Regangan statik biasanya dilakukan sewaktu menyejukkan badan kerana tidak melibatkan banyak pergerakan. Regangan statik juga dikatakan lebih efektif dalam meningkatkan kadar kelenturan badan. Berbeza dengan regangan dinamik, regangan statik tidak dilakukan secara berulang kali. Mari kita lihat contoh regangan statik. Kanak-kanak perempuan ini melakukan regangan statik dengan melakukan tolakan ke atas. Aktiviti regangan statik ini melibatkan bahagian otot bawah leher yang juga dikenali sebagai otot trapezius. Otot trapezius. Regangan yang dilakukan oleh kanak-kanak perempuan ini pula melibatkan pergelangan tangan yang ditekan ke bawah dan ditahan untuk satu-satu tempoh. Regangan statik ini melibatkan otot di bahagian lengan yang juga dikenali sebagai otot extensor carpi radialis. Otot extensor carpi radialis. Regangan statik juga boleh dilakukan dalam bentuk imbangan seperti mana yang dilakukan oleh kanak-kanak lelaki ini. Aktiviti ini memberi regangan pada bahagian otot belakang paha yang dikenali sebagai otot hamstring. Otot hamstring. Aktiviti regangan statik juga boleh dilakukan secara berpasangan seperti di dalam rajah. Regangan statik ini akan memberi kesan kepada otot bahagian belakang badan yang dikenali sebagai otot latissimus dorsi. Otot latissimus dorsi. Aktiviti regangan statik di sebelah pula menunjukkan aktiviti regangan statik berpasangan yang melibatkan imbangan. Aktiviti regangan ini akan memberi kesan pada otot bahagian hadapan paha yang juga dikenali sebagai otot quadriceps. Otot quadriceps. Semasa melakukan aktiviti regangan dinamik maupun regangan statik, beberapa aspek keselamatan perlu diambil kira. Pastikan lakukan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu sebelum melakukan regangan statik maupun regangan dinamik. Lakukan regangan secara perlahan dan terkawal menggunakan teknik yang betul untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Lakukan regangan di tempat yang tidak menghalang laluan orang ramai dan lakukanlah regangan mengikut kemampuan sendi agar tidak berlaku kecederaan pada bahagian sendi. Dan ingat, bernafaslah seperti biasa ketika melakukan aktiviti regangan dan tidak perlu menahan nafas. Sekian sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Gunakanlah pengetahuan dan kemahiran regangan yang telah dipelajari untuk meningkatkan kelenturan tubuh badan. Mulakan aktiviti regangan dan kelenturan sejak dari kecil, seperti pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.